Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan mengupas berkenaan dengan topik GIS, iaitu Sistem Maklumat Geografi, dan bagaimana GIS dan analisis ruangan ini mampu menyelesaikan isu-isu dan masalah pada masa kini. Okey, seperti yang kita tahu, GIS ini merupakan satu sistem maklumat di mana dia boleh menyimpan data, memapar data, mengolah dan menganalisis atau memanipulasikan data dengan data yang berkaitan dengan data reruang, iaitu data spatial. Okey, sistem maklumat geografi iaitu GIS memerlukan perkakasan, perisian, pangkalan data, prosedur dan kemahiran seseorang dalam menggunakan dan mengurus maklumat. Sistem maklumat geografi iaitu GIS, Geography Information System, telah digunakan pakai sejak zaman dulu lagi. Kalau kita tengok pada tahun 1854, John Snow ni telah membuat satu kajian mengenai kes penyakit kolera, wabak kolera yang berlaku di London. Jadi si John Snow ni cuba merungkaikan kenapa berlakunya wabak kolera di kawasan London tersebut. Jadi dengan menggunakan sistem GIS ni, dia dapat melihat iaitu water pump, iaitu pump air broad strip yang telah dicemari. Dengan menggunakan sistem GIS ni, John Snow dapat mengesan punca berlakunya wabak kolera dan memutuskan kes tersebut. Okey, seperti yang kita tahu, kegunaan GIS ni banyak. Antaranya ialah untuk menganalisis kependudukan, kegunaan tanah, ramalan iklim, pengurusan hutan, lalu lintas dan sebagainya. Okey, kalau kita dapat lihat dari sudut kesihatan, GIS ni sangat membantu dalam menyelesaikan isu pandemik COVID-19 pada masa kini, dengan kita melihat bagaimana GIS dapat pamerkan data atau pelan atau pemetaan berkenaan dengan taburan kes COVID-19. Kalau kita dapat lihat, KKM menggunakan satu infografik yang mudah difahami dengan menggunakan sistem GIS atau analisis ruangan dalam menghasilkan pemetaan, iaitu dengan taburan kes lah. Kalau kita tengok kawasan kuning, kawasan merah, kawasan hijau, yang menunjukkan kes bahaya, kes separa bahaya atau kawasan zon selamat. Okey, dari sudut kesihatan, GIS bukan sahaja untuk menghasilkan pemetaan bagi taburan kes. GIS ni juga berfungsi juga untuk menganalisis data-data pesakit, data-data kes. Jadi dengan adanya GIS ni, dia dapat memudahkan pengurusan atau pengeluaran infografik yang lebih mudah difahami dengan menggunakan GIS. Okey, seperti contoh yang kita dapat lihat, ASRI Malaysia, ASRI Malaysia telah menggunakan GIS ni dia sepenuhnya untuk menangani kes COVID-19 lah. Kalau kita dapat lihat taburan kes, menganalisis statistik kes harian, jadi sangat membantulah. Kalau KKM kita tengok mereka menggunakan aplikasi ini sepenuhnya untuk memaparkan data dan memaparkan taburan kes yang berlaku di seluruh negara maupun di seluruh negara kita. Okay, seterusnya, kalau tadi kita boleh cakap berkenaan dengan kesihatan, kalau kita bercakap pula berkenaan dengan analisis kependudukan, di mana kita tahu GIS ni boleh juga kita digunakan untuk kita analisis taburan penduduk di kawasan sesuatu tempat. Kita dapat lihat berapa jumlah penduduk di kawasan sini, kawasan sini. Jadi dengan menggunakan GIS ni, kita dapat lihat berapakah demografi taburan penduduk ni, sama ada penduduk di sini padat atau tak padat. Kita boleh lihat dari segi perwakilan warna lah. Contoh, kalau macam kawasan zon A, penduduknya padat, jadi mewakili warna merah. Okey, kalau zon B merupakan zon yang sederhana padat, dia mewakili warna hijau. Contoh macam tu penggunaan GIS dalam
analisis kependudukan. Okey, kalau kita tengok dari segi pengurusan hutan juga, kita boleh tengok bagaimana kita nak tahu kekawasan sesuatu hutan tu sama ada telah di teroka atau belum. Kita boleh dengan menggunakan aplikasi Smart GIS, iaitu kita dapat lihat kontur atau plan kedudukan kawasan hutan itu sama ada telah digunakan atau telah dijalankan aktiviti pembalakan. So kita boleh tengok konturnya atau ketinggian bukit juga. Kita boleh tengok kepenggunaan hutan itu berapa peratus. Kita dapat lihat ketandusan hutan tu pun kita boleh lihat dengan menggunakan aplikasi Smart GIS. Okey, kalau dari segi lalu lintas pula, kita tahu GIS ni sangat berfungsi untuk kita tengok kedudukan atau plan kedudukan jalan raya itu sama ada berlaku kesesakan atau tidak, berlaku kemalangan ke tidak, atau apa-apa masalah. Kita boleh melihat dari segi plan kedudukan kawasan lebuh raya atau highway. Jadi sistem GIS ni sangat membantulah untuk kita tengok. Kalau kita dapat lihatlah laporan daripada metro atau daripada lebuh raya, kita dapat tengok mereka melaporkan sama ada jalan di sekian-sekian sesak atau tidak, berlaku kemalangan atau tidak. Jadi sistem GIS ni sedikit sebanyak telah banyak membantu bagi pihak lebuh raya ni melihat berlakunya permasalahan di jalan raya. Okey, dari segi kegunaan tanah juga, GIS ni digunakan oleh institut lah. Kalau kita tahu Institut Ukur Tanah Negara menggunakan GIS ni sepenuhnya. Kalau kita nak tengok dari segi pemetaan kawasan ukur tanah tu macam mana. Jadi GIS ni banyak digunakan dalam institut untuk memastikan kegunaan tanah diukur dengan lebih tepat. Okey, kalau dari segi ramalan iklim atau cuaca, GIS digunakan juga dalam mengukur paras bahaya sesuatu iklim atau cuaca di sesuatu tempat, di mana kita tengok GIS ni boleh memaparkan data-data atau amaran bahaya kepada sesuatu tempat kawasan tu, supaya contohnya Jabatan Meteorologi, dia menggunakan GIS ni sepenuhnya juga untuk dia kesan sama ada kawasan tersebut berlaku iklim apa atau berlaku cuaca yang buruk atau tak buruk. Kita dapat lihat dari situ. Okey, kesimpulannya, sistem GIS ni sangat penting pada masa kini. Ia merupakan satu sistem yang digunakan pakai secara menyeluruh oleh warga dunia, di mana kita dapat lihat dia sangat berfungsi dari segi pendidikan, dari segi kesihatan, ekonomi dan segala pengurusan pentadbiran. Okey, jadi kita perlulah mengambil tahu berkenaan dengan sistem GIS ni supaya dia dapat digunakan dengan lebih meluas pada masa akan datang. Okey, sekian saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.